Nama awak siapa? My name is Danish Bensudin. Wah, pandai cakap orang putih Little bit. Nama awak siapa? Nama gue Lokman Hakim. Wah, kau bisa bahasa Indonesia? Kamu orang Indonesia ya? Enggak sih, gue orang Malaysia. Kau bisa bahasa Indonesia? Kamu belajar di mana? Gue belajar di YouTube. Nama lu siapa? Nama saya Ipin dan adik saya Ipin. Kaki apa dong? Kamu anak sih. Kamu anak siapa? Aku anak babaku. Kita hidung dong. Kamu kayak mana? Kamu nanya. Kamu tanya. Biar aku cari tahu ya. Ketinggalan. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Malah sayang. Tak bisa loh. Oh, tak bisa katanya. Ini balik polis. Lu mau apa itu? Lu. Yang kedua. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu. Kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga. Gak usah berantem gitu, damai aja. Ya. Bahkan Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja, anjay. Bantai mereka. Banyak lagi. Macam mana juga? Satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Yang satu lagi gara-gara si Susanti. Si Susanti di Upin Ipin ndak lama ni aku cari dia ni, aku colik dia ni. Tapi ndak apa, itu bagus. Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Baru-baru ini Malaysia mengusulkan agar ASEAN resmi menggunakan bahasa Melayu. Tapi faktanya warga negara Malaysia kini malah banyak berbahasa Indonesia. Hal tersebut karena dampak YouTube yang menjadi tontonan anak-anak hingga remaja. Mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia dan lantas menggunakannya. Kekhawatiran tersebut juga meluas ke jejaring sosial Facebook. Tak hanya soal bahasa, warga Malaysia panik jika generasi mereka hanya mengenal Presiden RI Joko Widodo, tetapi tidak mengenal Perdana Menterinya sendiri. Apa yang saya sembangkan tadi itu hanyalah benda-benda kecil yang melibatkan bahasa Malaysia kita ni. Sekarang ni antara isu yang paling besar adalah kerajaan negeri Sarawak yang hendak menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran kerajaan. Malah mereka kata mereka tak kisah apa orang lain nak cakap, mereka nak teruskan juga. Berita-berita ni keluar merata di media sosial dan apa yang menyedihkan saya adalah ramai orang negara kita ni yang anggap bahasa Malaysia ni dah tak berguna, lekeh, tak ada standard, seolah-olah tak relevan lagi. Banyak kali dipersoalkan apa guna bahasa Malaysia. Ramai yang cakap dunia menggunakan bahasa Inggeris, maka kita perlu kuasai bahasa Inggeris. Buat apa guna bahasa Malaysia? Malah ada yang bagi contoh, ibu bapa di China mula memastikan anak-anak mereka fasih berbahasa Inggeris. Walaupun negara China tu sendiri merupakan satu ekonomi besar dunia, mereka pun belajar bahasa Inggeris. Yang kita ni duk sibuk nak guna bahasa Malaysia. Sedih saya duk baca komen-komen pelik macam tu. Anda jangan salah faham tau. Saya tak kata bahasa Inggeris tu tak penting. Malah kalau boleh saya nak tengok semua orang Malaysia ni mahir sekurang-kurangnya dua bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Dan bukan hanya gunakan secara biasa-biasa je, tapi mahir dan fasih menggunakan kedua-dua bahasa. Sebab diorang yang stay kat Malaysia tu tiap-tiap hari mereka nonton sinetron. Sebab itulah diorang faham apa yang orang Indonesia cakap. It seem like
Sama je macam orang Indonesia tiap-tiap hari nak upin-upin, berboboi pada zaman dahulu. So mestilah orang Indonesia faham kan apa orang Malaysia cakap. Macam tu lah. Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Udah. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang disukai oleh anak-anak milenial di Malaysia. Mereka tertarik untuk belajar dan menggunakan bahasa Indonesia karena alasan-alasan tertentu. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia semakin populer di kalangan anak muda Malaysia karena pengaruh media sosial dan hiburan dari Indonesia yang mudah diakses. Selanjutnya, mari kita lihat cuplikan milenial Malaysia protes karena mereka tak boleh gunakan bahasa Indonesia. Aku followers aku banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia, lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap, irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai! Kok, tak faham betul lah aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia. Itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Kerana dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh. Orang Malaysia yang mempunyai IC, jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia, ya kerana keserangan menonton FTV dan nonton apa? Aku juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok ya. TikTok belum apa enggak sih? Di TikTok sekarang juga orang Cina sana, Cina di Taiwan tuh diberi suara orang Indonesia kan. Pakai fasih aku bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini para tokoh-tokoh Malaysia menjelaskan kenapa Malaysia harus gunakan bahasa Melayu dan kenapa bahasa Melayu tertinggal dari Indonesia. Akta tahun 1963 garis palang 67. Dalam akta ini kedudukan bahasa Melayu diangkat martabat dan darjatnya untuk menjadikan bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan
dan juga digunakan dalam semua urusan rasmi. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi. Dan kita sedar di Malaysia pada hari ini, bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ya, kita bangga apabila kita berbicara, kita menggunakan bahasa Inggeris. Dan paling teruk masyarakat Malaysia, ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa. Berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk, perkataan bahasa Inggeris, ya, menerima imbuhan bahasa Melayu. Dari mana datangnya ilmu bahasa ini? Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderaka-penderaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan. Penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Masalah bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan. Saya orang Felda. Saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan saya. Di rumah, saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah, saya menggunakan bahasa Tamil. Anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga, kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Minta maaf. Kita yang bangga, anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya. Minta maaf. So, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan supaya negara ini dibangunkannya. Kita bangunkan negara ini dengan asas kebangsaan. Ada jati dirinya. Salah satu aspek yang paling penting dalam jati diri ialah bahasa kebangsaan. Kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan. Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama.